Assalamualaikum, selamat malam. Okay, malam ni Mama Z akan rekod soalan daripada Kolej Matrikulasi Kedah. Okay, kita tengok dahulu section A ia akan memberikan 25 markah. So kita tengok dulu 1A. Okay, so 1A dia kata dekat sini the average TV viewing time per week for children age 2 to 11 is 22 hours and standard deviation. So dia bagi maklumat. Disebut kat sini perkataannya adalah average, lepas tu standard deviation, lepas tu normally distributed. Maksudnya average di sini nama lainnya ialah mean. Kemudian apabila ada normally distributed tu maksudnya X bertabur secara normal, nilai mean dia tu ialah 22 dan standard deviation dia kata 5.5, tapi kita nak tulis ni tempatnya adalah tempat varian, jadi Mama Z kena kuasa 2. Okey, kemudian soalan yang pertama, okey ni memang soalan A, kemudian Mama Z nak jawab yang pertama. Probability that the children viewing time less than, probability X less than 24 hours. Okey, untuk soalan yang melibatkan normal, jadual kita akan baca jadual Z. So Mama Z kena buat pertukaran kat sini Z. So kita gunakan rumus yang disediakan pada muka surat depan, 24 tolak dengan 22 per dengan standard deviation 5.5. Okey, so sebelum Mama Z membuka buku statistik, so adalah baik Mama Z kira dulu nilai-nilai ni lah. Okey, so kita ada kalkulator. Kalkulator kita mampu kira pecahan dengan cepat. 24 tolak 22 bahagi dengan 5.5. So Mama Z dapat bentuk pecahan. So kita tekan SD. So dapatlah 0.36. Okey, 0.36. Mama Z terpaksa ambil 2 desimal saja ni sebab kita nak rujuk buku statistik. So 0.36. Okey, sebelum pelajar nak kena hafal rumus satu tolak apa-apa tu, Mama Z nak ceritakan dari segi kalau kita ada lukisan bell shape, nilai tengahnya kosong. So sekarang ni Mama Z lukis garisan kat sini 0.36 kurang daripada bermaksud kawasan blorek berada di sebelah kiri ni. Di sini. Sebelah kiri yang ini. Jadi katakan Mama Z lukis belah sini warna kuning. Okey, yang pelajar perlu tahu properties untuk normal ni ialah warna biru, keluasan biru tambah dengan keluasan kuning jumlahnya adalah 1. Jadi kita nak cari yang biru, biru sama dengan 1 tolak yang kuning atau probabilitinya ialah 1 tolak P Z more than 0.36. Jadi sebab itulah timbulnya 1 tolak tu. Okay? Sebab kita gunakan properties yang itu. Okay, Mama Z nak baca nilai 0.36. Okay? Kita buka buku statistik kita. Buku stat kita ni 0.3. Okay, Mama Z baca belah sini 0.3, belah sini 6 duduk dekat sini. So jawapannya ialah tak boleh nak garis pula. Ni 6 kat sini 0.3, 6 kat sini. Jadi jawapannya 0.3594. Mama Z tulis kat sini lah. 1 tolak 0.3594. So kita tekan kalkulator. Okay, kita tekan kalkulator sekejap. 1 tolak 0.3594. Jadi jawapan Mama Z di sini ialah 0.6406. 0.6406.
0.06. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, determine the value of M if the probability that viewing time is more than M. Okey, dan nilai probability-nya ialah 0.25. Jadi Mama Z kira nombor 2 dekat sini. Okey, PX more than M dan dia dah bagi nilai kebarangkaliannya ialah 0.25. Jadi Mama Z nak kena tahu di mana lokasi garisan yang duduk ni sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. So Mama Z ada buat gambaran di sini. Okey, katakan pelajar buat garisan M tu berada di sebelah kiri. Okey, dia berada sebelah kiri iaitu berada pada kawasan negatif. Lebih besar dari M merujuk kepada kawasan yang Mama Z lorek warna merah ni. Okey, luas ke sempit? Okey, kita dapati dia telah melanggar garisan ini. Okey, maksudnya dia sangat luas. Jadi tidak logik nilainya 0.25. Okey, itu kita kena test dulu kat mana kedudukan. Jadi secara logiknya, okey, kalau kita lukis gambar rajah normal curve ni, kita akan dapati nilai M itu berada di sebelah sini iaitu pada kawasan positif sebab ini kosong. Dan keluasan yang kecil ni sekarang barulah logik 0.25. Okey, so sekarang ni Mama Z nak buat pertukaran dulu huruf X tu menjadi Z. Jadi probability X, bukan X, Z. Okey, Z besar dari M tolak dengan min kita 22 per dengan standard deviation kita 5.5 dan kita buat dulu jawapannya 0.25. Okey, sekarang Mama Z nak buang belah kiri probability, belah kanan probability Mama Z nak buang. So, ini akan jadi M tolak 22 per dengan 5.5 dan Mama Z akan rujuk tebel muka surat last. Okey, muka surat ataupun kita panggil tebel 4. Okey, tebel 4. Okey, kita cari 0.25. 0.25 dan Mama Z dapati dia berada di sini. 0.25. Jadi kita kena baca nilai di sini 0.6745. Jadi kat sini ni dia akan jadi sama dengan positif 0.6745. Positif sebab kawasannya berada di kanan nombor 0. Okey, jadi dari sini Mama Z tak ada masalah dah. 0.6745 ni Mama Z darab dengan 5.5. Lepas tu Mama Z tambah dengan 22. So jawapan Mama Z ialah 25.71. M sama dengan 25.71 hours. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kemudian 1A dah selesai, Mama Z nak buat 1B. Untuk 1B, kita pergi kepada kata kunci dahulu. Yang pertama, dia guna perkataan average juga. Okey, tapi dia cerita kat sini, okey, dia punya average tu 3 dalam masa 1 minggu. Tetapi bila kita tengok soalan yang pertama, kita tengok dia punya perkadaran tu dah jadi kat sini jadi a week. Kat sini jadi 4 weeks. Okay. Kemudian dia ada dua benda perkadaran yang berbeza. Maksudnya soalan ini merupakan taburan Poisson.
taburan pozon. So Mama Z minta kebenaran untuk crop dahulu nilai ni sekejap sebab kita tak nak pening tengok asyik pergi kepada muka surat atas ni saja. So Mama Z copy. Mama Z nak kira di sebelah sini. Okey. Jadi untuk 1B, ayat pokoknya tadi ialah 1B, X bertabur secara pozon, nilai lambdanya adalah 3. Tapi 3 ni merujuk kepada 1 week. Okey. Mama Z nak jawab soalan yang pertama, B1. Kita nak jawab find the probability that the shop sells at least 3. Probability at least 3. Yang ini alhamdulillah kita terus cari buku pozon. Buku pozon tabel 2. Kita tengok tabel 2. Yang pertama kita cari lambda dulu 3. Lambda ni 1, lambda ni 2. Mama Z nak cari lambda 3. Lambda 3. Dan kita nak baca lebih besar sama dengan 3 yang ini kita nak baca. Jadi nilainya ialah 0.5768. Direct saja yang ini terus dapat jawapan 0.5768. Itu soalan nombor 1. Mama Z pergi kepada soalan yang kedua. Expected number of the particular make of computer sold in 4 weeks. 1 minggu, dia punya expected sama juga dengan average, sama juga dengan mean. 1 week sama dengan 3. Tapi soalan kita tanya 4 minggu. So kalau sini 4 minggu, jadi nilai mean kita akan menjadi 4 kali 3, iaitu 12. Kemudian Mama Z nak jawab soalan yang ketiga. If the probability of having no sale in R week is 0.025, determine the value of R, where R is an integer. So yang pertama, nak jawab yang ketiga ni, X bertabur secara pozon, nilai yang ini dirahsiakan. Dirahsiakan. Kemudian dia tanya for probability no sale. Kita tahu kalau dan jawapannya dia dah bagi dah berapa tadi? 0.0025. Yang ini kalau kita nak guna buku statistik, dia akan jadi X besar sama dengan 0, tolak kebarangkalian X lebih besar sama dengan 1. Dan jawapan kita 0.0025. Jika pelajar perhatikan pada setiap nombor kosong, setiap nombor kosong di sini sebagai contoh, kalau Mama Z tengok dekat lambda 1, masa kosong nilainya 1. Lambda 0.5 pun 1. Nilai lambda 0.2 pun sama, iaitu pada nilai kosong bacaannya adalah 1. Jadi kat sini bila Mama Z buat 0.0025 sama dengan, ini sebenarnya 1 tolak kebarangkalian X lebih besar sama dengan 1. Jadi Mama Z boleh pusing kat sini, probability X lebih besar sama dengan 1
sama dengan 1 tolak 0.0025. Okey, 1 tolak 0.0025. So, Mama Z dapat 9975. Okey, 9975. Okey, so probability X lebih besar sama dengan 1 sama dengan 0.9975. Jadi, caranya ialah kalau pada buku stat ni Mama Z kena baca nombor 1. Okey, Mama Z kena baca nombor 1. Okey. Semasa baca nombor 1 ni, Mama Z perlu mencari nilai berapa tadi? 0.9975. Okey. So, yang ini bukan. Ni 0.6. Ni 0.5. Bukan yang ni pun bukan. Okey, 0.99. Okey, ni bukan. Bukan juga. Bukan. Yang ni pula. Kita cari berapa tadi? 9975. Okey, 9975. Ni bukan. Ni 95. Okey, kita tengok lagi lambda lain. Ni 98, 97. Kita nak 99. Okey, kita pergi lagi. Lambda yang lain. Okey. 9933 yang tu. Kita nak 9975. Kita teruskan lagi. 99. Okey, lambda yang lain. 9975. Tepat. Okey. Tepat, dan semasa kita membaca nilai itu, kita dapati nilai lambda yang sepadan ialah 6. So, bila Mama Z rujuk statistik table, Mama Z dapati nilai lambda bersamaan dengan 6. Okey, bersamaan dengan 6. Jadi, soalan tanya, if probability having no cells, determine the value of R. Okey, tadi kita baru dapat nilai saya salah ke tadi? Determine the value of R. Okey, yang ini R kita dapat 6. Okey, di sini nilainya adalah 6. Cuma dia tanya value of R in R week. If the probability has no. Okey, so kat sini mungkin Mama Z tak boleh guna huruf R kat sini. Ni Mama Z guna huruf lambda je lah. Guna lambda je lah. So, dekat sini Mama Z dapat lambdanya 6. Kita tahu lambda sama dengan 3 tempoh 1 minggu. Jadi, lambda bersamaan dengan 6 apabila 2 minggu. Dan soalan tanya sebenarnya nilai berapa R. So, jawapannya nilai R kita bersamaan dengan 2 weeks. Okey, buat pembetulan yang Mama Z betulkan tadi. Okey, so selesai soalan nombor 1.